Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Aku merasa marah bila ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, padahal dia masih memandang kepada selain dari Allah. Wahai orang yang berzikir kepada Allah, sebutlah nama Allah sedang engkau berada di sisi Allah. Jangan engkau mengucapkan dengan lisanmu, yakni lidahmu, sedang hatimu dengan selain dia. Orang yang membenci saya dan orang yang menyayangi saya, semuanya sama dalam kacamataku. Tidak ada lagi kawan atau lawan bagiku di atas muka bumi ini. Bila saya mengukur dari hal kesahihan tauhid, yakni pengesaannya terhadap Allah Ta'ala, di mana saya dapati ramai manusia itu begitu lemah dalam perkara ini. Adapun dari segi yang lain, maka siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia itu adalah teman saya. Dan siapa yang menderhakai Allah Ta'ala, maka dia itu adalah musuh saya. Yang satu adalah teman keimananku, dan yang satu lagi ialah musuh keimananku. Ya Allah, ya Tuhanku, benarkanlah aku dalam perkara ini dan jelaskan kedudukanku padamu. Kemudian tetapkan diriku di atasnya. Jadikanlah dia sebagai kurniamu yang tetap buat diriku, bukan sebagai suatu pinjaman sahaja. Semua ini tidak akan terhasil dengan dakwa-dakwi, atau dengan berpura-pura baik atau bercita-cita, atau dengan nama dan gelaran, atau dengan kepetahan lisan bertutur. Tetapi ia akan berhasil dengan kebenaran dan keikhlasan hati, meninggalkan riak serta menentang tuntutan jiwa, keinginan hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita membicarakan tentang bagaimana kita memerlukan tabib, memerlukan guru yang mursyid untuk mendidik kita, memimpin kita, sehinggalah kita dapat mengenali Allah, sehinggalah terangkat hijab antara kita dengan Allah, sehingga kita menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Berguru sehinggalah kita sampai peringkat kita mencintai Allah dan rindu bertemu dengannya. Maka siapa yang dah sampai ke peringkat itu, maka berakhirlah apa yang disebut sebagai proses pentarbiahannya. Umpama sebatang pokok, bila mana sudah besar dan tidak mampu lagi ditumbang oleh angin, bila mana sudah pun berbuah ranum, bila mana sudah pun rendang, boleh berteduh di bawahnya, maka ia tidak perlu dijaga lagi. Dalam proses, selagi mana kita tidak mengenal Allah, dan selagi mana kita tidak takut Allah, dan selagi mana kita tidak cinta Allah, dan selagi mana kita tidak rindu bertemu dengan Allah, berarti proses pembelajaran kita berjalan. Artinya kita senantiasa belajar, berguru, mesti ada pembimbing kita, mesti ada orang yang jaga agama kita, mesti ada orang yang menjadi rujukan kita, mesti ada orang yang menjadi tempat untuk kita mengadu tentang masalah yang berkait dengan kehidupan kita. Maka ini yang kita sebut sebagai guru yang mursyid, yang kita dah sebut beberapa sifat guru yang mursyid. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang satu lagi perkara yang penting, iaitu
dalam proses kita untuk mengingati, mendekatkan diri kepada Allah, perkara yang paling penting yang perlu menjadi senjata kita, yang perlu menjadi bekalan kita, yang perlu menjadi kebiasaan kita, ialah berzikir pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita berjalan, bermusafir, benda yang wajib ada pada kita ialah duit. Mesti ada duit. Wa'imah duit secara fizikalnya atau secara mayanya. Kita nak ke mana pun, nak ke kedai, nak ke hotel, balik kampung, jalan, duit itu senjata kita. Duit itu akan memenuhi keperluan kita, mengenyangkan kita, menghilangkan haus kita dengan asbab duit, memuliakan kita, menjadikan orang dekat dengan kita. Baik, umpama itulah satu senjata penting yang perlu ada pada semua orang beriman, iaitu zikrullah, zikir pada Allah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, aku amat marah kepada orang yang menyebut Allah, Allah, orang yang berzikir tetapi hatinya lalai. Hatinya memandang kepada yang lain, hatinya berpegang kepada yang lain, bergantung pada yang lain, seolah-olah tidak ada satu insijam, atau kita namakan tidak ada satu persamaan antara zikir lidahnya dengan hatinya. Sepakat para ulama, zikir yang sebaik-baiknya ialah zikir yang dituturkan oleh lidah kita dan bergantung rapat dengan hati kita sendiri. Di waktu kita menyebut nama Allah, di hati kita ini terbayang kebesaran Allah, keagungan Allah, sifat pemurah Allah, penjagaan Allah. Ia perlu suatu benda yang berhubungan terus. Kalau sekiranya seorang hanya menyebut nama Allah pada lidahnya semata-mata, tanpa gerakan dari hati, tanpa kepahaman dari hati, tanpa rasa dalam hati, maka dia tidak mendapat banyak faedah. Seorang yang, bila kita sebut secara perbahasan ulama tentang zikir, keadaan zikir paling mulia sekali, zikir paling mulia sekali ialah lidah dan hati. Ini paling mulia. Dan kalau kita katakan antara lidah dengan hati sahaja, mana lebih baik? Dan tadi kita sebut zikir lidah dan hati itu paling baik. Tapi kalau antara mulut menyebut Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah dan apa sahaja, yang disebut tanpa hati, dengan hati saja tanpa lidah, maka kata ulama yang paling afdal sekali ialah hati. Kalau kita nak katakan antara dua ni, saya nak zikir lidah ke dengan hati, yang paling afdal sekali lidah dan hati. Tapi kalau salah satu je saya nak pilih, maka hati. Zikir dengan hati lebih berkesan berbanding zikir dengan lidah. Sebab itu para ulama ketika mana menggariskan atau menyebut tentang samarah, buah zikir hati, seorang benar-benar berzikir dengan hatinya, orang inilah yang akan dikurniakan makrifat. Seorang yang benar-benar berzikir dengan hatinya, orang ni akan dikurniakan mahabbah, yakni cinta Allah. Seorang yang benar-benar berzikir dengan hatinya, orang inilah yang akan ada sifat malu dalam dirinya. Al-haya, dia malu. Malu yang kita maksudkan bukan malu yang merugikan agama kita. Malu yang berkait dengan melakukan maksiat, malu yang berkait dengan melakukan perkara yang dilarang. Kita malu nak buat benda tu. Malu yang kuat. Dan dengan zikir hati juga mendatangkan rasa takut, makhafah. Takut sebenar pada Allah bila datang zikir dan mati. Sebab itu disebut oleh Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bila mana menyebut nama Allah, hatinya gemetar takut, makhafah. Zikir dengan hatilah yang akan mendatangkan muraqabah. Apa maksud muraqabah? Iaitu kita rasa kita diperhatikan oleh Allah. Umpama kalau kita tahu ni kawasan CCTV, kita tahu gerak-geri kita diperhatikan. Kita tahu gerak-geri kita sedang dirakamkan. Umpama saya sekarang berada depan telefon, berada depan rekod, yang merekod, saya tahu saya sedang diperhatikan. Saya tahu orang sedang mendengar saya, melihat diri saya. Maka datang muraqabah, maka saya membatasi pergerakan saya. Sebab saya tahu orang sedang melihat saya.
Orang yang berzikir dengan hati, dia akan tahu Allah sedang melihat dia. Datang muraqabah. Dia tahu Allah bersama dengannya. Dan zikir dengan hatilah yang akan memperlihatkan mana kekurangan dalam ibadat kita. Kita kalau tidak, tuan-tuan sekalian, tak nampak kurang ibadat. Kita nampak kita baik. Sebab itu mudah kita condemn orang. Kalau kita nampak kita baik. Kita nampak kita macam sempurna. Lalu kita cuba mencari kesalahan orang. Kadang-kadang kita mencari kesalahan orang yang jauh lebih berjaya pada kita, walau kita tak ada apa-apa. Jauh lebih beragama pada kita, walau kita tak ada apa-apa. Ada orang dia nampak kesalahan ulama. Ulama ni salah sebenarnya, dia begini. Dia lupa kesalahan dia lebih banyak. Dia tak nampak. Tentang kita ni, kita kalau dia nampak orang berjaya depan kita, kita malu nak tegur dia. Sebab kita nampak dia berjaya, kita tak. Katakan kita baru bisnes untung sikit-sikit, kita jumpa orang yang untung banyak, lalu kita tegur, awak bisnes salah. Berani tak kita cakap benda tu? Kita takkan berani cakap. Sebab kita baru bisnes kecil, untung pun kecil, hutang pun tak habis bayar. Yang ni bisnes besar, untung pun besar, hutang pun tak ada. Tiba-tiba kita nak tegur dia. Kita mengaji baru 2 patah, 3 patah, 2 langkah, 3 langkah, lalu kita nak tegur ulama ni salah. Ni bukan ulama ni, kita ni, kita siapa? Kenapa kita tak nampak kekurangan kita, kita nampak kekurangan yang lain? Kita kadang-kadang kereta pun tak ada, kita pun tengok Ferrari. Ferrari ni banyak kekurangan lah. Dia punya tayar dia tak berapa sesuai dengan badan. Kita duk komen, kita kereta pun belum ada pun. Bagaimana mungkin ada penyakit akhir zaman? Penyakit akhir zaman, orang-orang yang Allah kurniakan kelebihan, keutamaan, tetapi dibicarakan kekurangannya oleh orang-orang yang tidak ada apa-apa. Ini yang disebut tentang golongan Ruwaibithah. Itu kita akan jumpa orang-orang disesatkan ulama. Ulama tu tak betul. Dia lupa dia tu belum belajar apa-apa. Ulama ni Quran belajar, hadis belajar. Dia pun belajar tentang takwil, hukum hakam, sekian-sekian. Tiba datang orang tak mengaji apa, dia itu tak pandai tu. Dia ajar pun jangan sesat. Lalu kita kata orang ni macam mana dia tak nampak diri dia serba kekurangan. Lalu dia dengan mudah menegur orang lain yang Allah berikan kelebihan. Kenapa? Sebab dia tidak ada zikir dalam hati dia. Kalau seorang tu benar berzikir dalam hati, yang dia nampak kekurangan dirinya, lalu kesibukannya untuk mencari kekurangan. Tu hari ni ramai kita tengok. Bila orang tulis status nak cerita kelemahan orang lain, dia tak nak fikir kelemahan dia. Banyak dia nak kritik orang lain dalam status. Dia tidak mahu mengkritik dirinya sendiri. Dia berasa bangga. Walhal kita bila kita mengkritik orang, kita umpama ikan yang masuk bubu. Tuan-tuan pernah tengok bubu ikan? Bubu ni, ikan tu boleh masuk tapi tak boleh keluar. Orang bila buat bubu, dia buat lubang besar, guna halus. Bila ikan tu masuk, dia nak keluar, dia tak nampak jalan. Sebab ikan mata dia tak terang. Ikan mata dia tidak tajam. Maka dia tak tahu macam mana nak keluar daripada bubu, bagaimana dia masuk. Begitulah orang yang bila dia suka mencari kelemahan orang lain, dia berada dalam fitnah yang direka sendiri. Bila kita sebut kelemahan orang lain, kita sedang memfitnah orang lain. Kita macam ikan masuk bubu dan tak reti lagi nak keluar. Tak boleh keluar. Masuk boleh je lah. Nak kata orang ni tak susah, kata je. Just tulis dan kata. Lemparkan persepsi. Lemparkan fitnah. Kita tak, bisnes tak berjaya, kita pun kata orang tu sebenarnya pakai nenek kebayan, pakai jin, ilmu hitam. Sebab tu saya kata jangan beli produk dia ni. Tetapi dengan mudah kita cuba untuk merosakkan orang, cuba untuk memusnahkan orang lain. Ini tanda orang yang tidak melihat kelemahan diri dia. Sebab di antara tanda orang tidak boleh melihat kelemahan dirinya, dia dengan mudah mengkritik orang lain secara, kita katakan tanpa fakta, tanpa ilmu yang yakin. Cakap. Kesan kita berzikir dalam hati sebenar, kita terhijab untuk melihat keaiban orang lain, tapi terbuka melihat keaiban kita. Akhirnya sibuk kita baiki diri kita. Tuan-tuan, kita bila balik jumpa Allah, bukan kerana nilai kita, bukan sebab kita tahu aib orang lain.
Nilai kita di sisi Allah sebab kita tahu aib kita, lalu kita baiki. Umpama kita macam kenderaan hantar dekat bengkel. Kereta ni untuk dibaiki, bukan kita pula yang hantar kereta untuk baiki. Duk sibuk kereta orang lain yang rosak. Malah kereta kita perlu dibaiki, meneruskan perjalanan menuju pada destinasi kita. Jadi bila kita berzikir dalam hati dengan sebenar, kata ulama, dia akan apa? Memperlihatkan kekurangan, keaiban dirinya dalam mentaati Allah. Allah, aku makin tua tapi ibadat kurang. Aku ni Allah beri nikmat banyak tapi syukur kurang. Aku ni Allah beri peluang banyak tapi aku tak gunakan. Aku ni dikelilingi oleh orang baik-baik, orang soleh, tapi aku tak ambil akhlak dia. Aku ni dekat dengan masjid, dekat dengan surau, dekat dengan tok guru, tapi aku tak nak belajar. Tetapi kita pun nampak, dengan umur kita semakin berjalan menuju ke destinasi akhirat, dan kita melihat bebanan yang kita pikul hari ini, kita melihat kekurangan, kecacatan yang ada pada kita hari ini, maka kita dengan cepat buang bebanan tadi supaya kita dapat berjalan laju. Kita kena cepat baiki kekurangan kita supaya kita juga boleh bergerak laju. Ini kesan zikir hati. Dan zikir hati juga, kata para ulama, maka dia akan menjadikan seorang melihat ataupun mencegah dirinya daripada maksiat. Tanda kita ni, maksiat ni macam-macam. Ada maksiat kita tak undang pun dia datang. Ada maksiat yang memang kita cari, kita buat misalnya. Kita niat. Ada maksiat kerana kawan kita bawa. Dan kita duduk dengan dia pun ngumpat, kita pun tumpas kaki. Ini maksiat tu kawan bawa, kawan baik. Ada maksiat yang saya katakan kita terpaksa duduk di situ. Pergi negara-negara bukan Islam ke, pergi mana-mana, kita terperangkap dalam dunia maksiat mereka. Apa benteng dia? Maka zikrullah. Tapi kalau zikir dengan mulut tak boleh ke? Ya, zikir dengan mulut, zikir yang baik. Zikir hati juga benda baik. Tetapi kalau seorang cuma zikir mulut je tapi hatinya kosong, kesannya amat lemah. Samaratuhu dha'ifatun. Dia punya kesan atau buahnya amat sedikit. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, aku marah sungguh orang yang duduk zikir dengan mulut tapi hatinya kosong. Sebab apa? Dia tak dapat sepatut dia dapat. Kalau zikir ni, kita dah sebut tadi, senjata. Bahkan kalau kita lihat Nabi SAW dalam memberi nilai orang, siapa terbaik? Yang paling banyak berzikir. Satu hari sedang Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Sedang baginda SAW duduk, lalu sahabat pun tanyalah soalan. Sahabat ni juga lah tanya soalan pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mujahidin kalau berperang pada jalan Allah, siapa yang paling baik sekali? Kan kita kan semua perang pada jalan Allah. Siapa ahli atau mujahidin yang paling baik? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra. Mujahidin yang paling banyak ingat Allah. Di sepanjang dia buat perjalanan perang dia, di alam berperang dia menyebut nama Allah je, zikir. Ini paling afdal. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, di kalangan orang soleh kita ni, orang soleh mana paling baik sekali? Ramai orang soleh ni bagus, ni bagus. Maka jawab Nabi SAW, orang soleh paling baik. Kalangan mereka paling banyak berzikir, itu paling baik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalangan kami orang sembahyang ni, siapa yang sembahyang ni paling baik sekali? Maka jawab Nabi SAW, yang paling banyak sebut nama Allah dalam sembahyang. Dia orang solat yang dia baca Quran paling banyak, dia berzikir paling banyak, maka dia sembahyang paling baik sekali. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, siapa kau yang buat haji paling bagus sekali? Tak semua orang pergi buat haji mabrur, semua buat haji nak mabrur. Tapi kalangan mereka yang paling baik sekali apa? Maka jawab Nabi SAW, yang sepanjang hajinya dia paling banyak ingat Allah. Kan kita diajar dalam ibadat haji, waktu kita berihram, paling banyak kita kena sebut talbiyah. Tak ada zikir lain boleh lawang talbiyah. Kali ini zikir khusus di situ. Sebab kalau kita sekarang tengah duduk sambil dengar kuliah, kita bertalbiyah, orang kata pening orang ni. Kerana zikir itu bukan zikirnya, bukan waktu, walaupun dia tetap menyebut nama Allah.
Dia tetap menyebut nama Allah, tapi dia bukan pada tempat. Umpama beginilah orang panggil kita satu majlis, baca doa sikit ustaz. Doa apa ni? Doa ni anak-anak kita ni nak berjaya dalam peperiksaan. Boleh? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa ni doa makan. Kan menyebut nama Allah juga. Tak, bukan tempat dia. Kan orang yang hebat dalam berzikir, dia tahu tempat mana dia nak zikir dan zikir apa dia tahu. Memang semua zikir itu sebut nama Allah, tapi waktunya. Takkan orang kata okey, ni tolong baca doa untuk kita masuk hutan ni, gangguan banyak. Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ni masuk hutan dah, bukan masuk hutan. Kan doa juga. Dalamnya ada setan jantan, setan betina. Jadi kita baca. Kita tahu orang ni tak pandai. Kalau dia menyebut nama Allah, bukan tempat dia. Dan dia tak berkesan. Contoh kita ni, kalau setiap amalan pekerjaan kita buat, kita ada tool dia, alat dia. Kalau kita nak cangkul, kita guna cop dia. Kita tak akan cangkul dengan tangan. Lambatlah. Orang lubang dah 2 meter, kita baru 2 cm dengan tangan. Kita nak menulis, dia punya tool dia pensel. Tulis. Orang tak tulis dengan paku. Ambil paku lah tulis. Sebab dia bukan alat dia. Boleh tulis, dengan paku pun boleh tulis. Tapi bukan alat dia. Doa ni, dia tengok kesesuaian. Sebab itu Nabi SAW, dia berzikir. Zikir ini sesuai waktu mana. Ini waktu mana. Baik. Dalam ibadat haji, bila kita pakai ihram je, tak ada zikir yang semulia labbaik Allahumma labbaik. Tak ada. Maka sebut banyak-banyak sampai tanggal ihram. Dan bila mana kita tanggalkan ihram, maka zikir terbuka. Yang Allah sebut dalam Quran, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bila selesai ibadat haji kamu, maka sebut nama Allah banyak-banyak, sebagaimana kamu berbangga menyebut keturunan kamu dan bapa-bapa kamu. Sebut banyak-banyak. Kerana orang Arab jahiliah, bila selesai haji, mereka ta'aruf diri mereka. Mereka kata, hey, Fulan bin Fulan, apakah kamu kenal saya? Saya keturunan sekian. Berbangga dengan keturunan. Kerana sifat bangga keturunan ini adalah sifat orang jahiliah. Dan dia terus berjangkit sampai sekarang. Ada penyakit jahiliah tu tak habis. Apa dia berbangga dengan keturunan? Tak habis. Orang jahiliah dulu mereka akan sebut-sebut keturunan mereka siapa untuk dihormati dan dimuliakan. Sampai kepada zaman kita, maka orang terus akan berbangga dengan keturunan. Baik, kita tak kata salah menyebut keturunan. Tetapi yang menjadi salah, bila kita terlalu melampau dengan niat menghina orang lain. Dengan niat untuk kita dapat penghormatan yang kita tak layak dapat. Atau dengan niat untuk kita menjadikan orang ikut kita walaupun kita bercakap tanpa ilmu. Sebab saya punya keturunan baik, orang kena ikut. Sedangkan kita diajar, kita ikut berdasarkan ilmu, bukan keturunan. Tetapi kita tak ikut orang kerana keturunan dia. Kita ikut orang kerana ilmu dia. Kerana ilmunya. Kita tak ikut orang kerana kemuliaan silsilahnya. Kita ikut orang kerana takwa dia. Kalau dia ada takwa dan kalau dia ada ilmu, kita ikut. Apa pun keturunan. Ya, kalau dia keturunan mulia, itu kredit tambahan. Itu value added tambahan. Tapi hakikat yang kita nak ialah ilmu yang padanya kebenaran, takwa yang ada padanya pengawasan diri. Jadi bila Rasulullah SAW ditanya, orang haji paling baik, kata Rasulullah, yang sepanjang haji banyak sebut nama Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang sedekah paling baik siapa? Siapa yang bersedekah paling baik? Dia sebut banyak ke, sikit ke? Lalu kata Nabi SAW, yang waktu mana bersedekah dia juga banyak menyebut nama Allah. Ini orang paling baik. Lalu kata Abu Bakar pada Umar, ya Abu Hafs. Abu Hafs nama gelaran Umar Khattab. Wahai bapa Hafs, nampaknya orang yang sebut nama Allah, semua kebaikan disapu. Semua kebaikan disapu. Tengah semayang, dia lah sapu. Tengah puasa, dia lah sapu. Tengah bersedekah, dia lah yang sapu kebaikan. Tengah berjihad, dia lah yang sapu. Maksudnya yang sentiasa menyebut nama Allah, berzikir. Lalu Nabi SAW dengar bakar, kita kan kadang-kadang, ustaz kita cakap depan, kita cakap sama kita. Betul lah ustaz cakap. Macam tu. Kita ada respon sama kita. Itu nama. Rasulullah cakap, Abu Bakar pun tengok Umar. Ya Abu Hafs, kalau macam tu untunglah orang banyak zikir.
Lalu Nabi jawab balik, ajar. Ya, memang benar. Memang untuk. Sebab itu bila kita kalau baca hadis tentang kelebihan zikir ini, memang terlalu banyak. Supaya kita sentiasa zikir. Tak ada benda pun yang Allah suruh kita buat banyak-banyak, melainkan zikir. Tak ada dalam Quran Allah sebut sembahyang banyak-banyak. Tak ada. Sembahyang pada waktunya. Tak ada dalam Quran Allah kata haji banyak-banyak. Haji pada kemampuannya. Tak ada Allah Ta'ala sebut sedekah banyak-banyak. Allah ni sebut umum je sedekah dan ni begini. Tak ada Allah Ta'ala sebut hal lain suruh banyak. Tetapi bila bab zikir pada Allah, Allah suruh banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah pada Allah banyak-banyak, pagi dan petang. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok watak baginda, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut nama Allah di semua tempat. Bangun, berdiri, duduk, baring, nak tidur, zikir. Biar dia jadi sebahagian cara hidup. Dan zikir itu zikir yang hidup. Maksud zikir yang hidup, zikir mulut dan hati. Itu hidup. Zikir dengan mulut je dia dianggap sebagai zikir yang suram. Zikir yang umpama kita sebut pokok tak ada buah. Dia ni pokok tak ada daun, cuma ada batang. Nama pokok juga. Orang tak akan nama dia rumah ke, orang tak akan nama lain. Tetap pokok, tapi pokok daun tak ada, buah tak ada. Dia punya ranting pun tak banyak. Pokok. Kalau zikir mulut je, banyakkan zikir kita, target zikir kita 12,000, 25,000, sekian-sekian. Tapi hati tidak mentadabur zikir, dia tak akan beri kesan. Kali itu bila Syekh Abdul Qadir kata, kamu kena zikir, zikir yang menghadirkan Allah. Merasakan kebesaran Allah, ketakutanmu pada Allah, keluasan rahmatnya, rezekinya, perlindungannya, semua. Maka sebut nama Allah dalam hati kamu ada. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, aku duduk berkhalwat menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh, maka aku lihat banyak benda terbuka dalam hidup aku. Terbuka. Tak pernah tak kita kata, Ustaz, saya buntu fikir, macam mana lah? Buntu. Orang bisnes buntu fikir macam mana lagi? Orang yang bernama suami buntu macam mana lagi saya nak urus isteri saya? Isteri juga buntu nak macam mana nak urus suami saya, Ustaz? Si ayah juga buntu macam mana nak urus anak-anak, pening dah anak-anak. Semua kita ni, dia akan sampai peringkat kita jadi stuck. Kita panggil masdud, tertutup. Sebab itu manusia perlukan orang lain untuk buka. Seolah-olah kita ni kalau masuk tandas, terkunci dari luar, tak boleh buka tandas tu. Kita kena ketuk, kuat-kuat, ketuk, tolong buka. Sebab kunci tu ada satu kunci kita kat dalam, satu orang kunci kat luar. Bila kita cuba buka kunci dari dalam, tak boleh tolak, kerana di luar tu ada yang kunci. Ada benda terkunci. Kita kena panggil orang jerit, ma, abu, ma, ayah, untuk buka. Jadi bila kita menghadapi suasana yang saya katakan, kita orang panggil tepu dah, tepu. Ini dah tepu dah, tak boleh buat apa dah ni. Ini dah jam. Tak, sebenarnya dalam hidup kita tak pernah ada istilah jam. Contoh kita kalau naik kereta, jalan jam. Kita ada ni, pembantu kita ni, Waze ni. Jalan jam, dia pun bagi jalan alternatif. Jalan alternatif itu mungkin jauh daripada ini, tetapi paling kurang kita dalam secara tekanan, kita mula rasa, ini jalan tak jam. Kita agak tenang sikit lah, tenang. Sebab ada alternatif. Jadi bila kita berada dalam situasi saya katakan stuck ni, tertutup, masdud, apa patut buat? Zikir. Lepas tu kata Imam Ghazali, aku duduk, aku pun berzikir. Maka terbuka padaku sesuatu yang tidak pernah terbuka. Tu masalah orang kita, dia tak ada idea, dia pun hantuk kepala kat dia ni, ketuk-hantuk, takut keluar idea. Dia tak ada idea, dia mula macam tension. Maka dia bertegas pada idea yang lama. Maka garanglah dia. Kalau jenis rotang anak, dia rasa idea rotang anak, ubah anak. Tak berjaya, dia rotang lagi kuat.
Akhir patah kaki anak tu. Dia tekan pada benda yang dia tahu tak boleh ubah. Dalam Islam, kalau kita nak rotang anak, dia ada syarat. Dia ada 2 syarat utama kalau nak rotang anak. Pertama, tidak mencederakan. Itu mesti kita tahu. Yang kedua, kita yakin dia berubah. Kalau dia tak berubah, dengan rotang kita tak boleh rotang. Sebab apa? Kita akan bawa kesan buruk pada dia. Ni budak ni, kita rotang dia tak semayang. Dia tetap tak nak semayang. Kita pun rotang lagi kuat. Akhirnya siapa yang teruk kita? Kita. Akhirnya ada cikgu masuk penjara sebab rotang anak murid. Kerana tak semayang. Maka jadi fitnah. Walau dia nak benda baik. Kita mak ayah nak benda baik untuk anak-anak kita. Tapi bila kita buat tu secara keras, dia mendatangkan fitnah pada kita. Fitnah besar pada kita. Tapi oleh kerana kita tak tertahan tekanan tadi, kita buat benda yang sama tapi dengan tekanan yang melampau. Maka ini akan merosakkan semua. Kita nak suruh bini kita dengar cakap kita. Jangan keluar rumah, kata kita. So, kita tetap sama perangai dia keluar juga. Sekali lagi awak buat, kata kita, saya akan buat itu, buat ini. Kita tetap buat, dia pun sama keluar tanpa izin. Lepas tu datang marah kita, kita pukul dia. Maka dia pun sama, dia pun report polis. Habis kena tangkap. Selesai tak masalah? Tak selesai. Ataupun ada seorang hamba Allah, dia marah sangat, bini marah sangat-sangat. Dia ambil pistol, dia tembak waktu isteri dia tidur. Sebab kalau waktu bini jaga, takut nak tembak. Tunggu bini tidur lena, dia pun tembak. Ambil bulldozer, gali lubang, tanam. Dia cerita benar. Kerana dia terlalu benci, marah isteri dia. Dia tak tahu macam mana nak terjemah marah dia. Tuan-tuan, sebab itu kita, bila sampai saya katakan kita tak tahu nak buat apa, jangan cuba juga buat dalam keadaan kita tak tahu buat apa. Kenapa? Kita akan mendatangkan kesan buruk pada setiap tindakan dan kata-kata kita. Kalau perlu kita buat ialah tawakuf, diam. Dan ni Ustaz, anak ni saya kata jangan keluar, dia keluar juga, macam mana? Awak diam je tu. Biarkan dia keluar. Awak mesti kuatkan diri awak dulu sebelum awak larang dia. Sebab orang yang nak melarang orang, dia mesti lebih kuat daripada orang yang dia larang. Bukan kuat dengan maksud dia boleh belasah orang tu, bukan, kekuatan jiwa. Siapa pun yang nak menegur orang, nak nasihat orang, dia mesti berkali ganda kuat daripada orang yang ditegurnya. Mesti. Secara apa? Kejiwaan dia, kerohanian dia. Dia mesti kuat. Dia tak boleh selemah orang tu. Ada orang bila dia tegur, dia lebih lemah daripada orang yang ditegurnya. Akhirnya dia mendatangkan mudarat. Dia tak kuat. Mungkin mudarat dengan kata-katanya, atau mungkin mudarat dengan perbuatannya. Ada seorang hamba Allah, dia bersaudara. Kawan dia ni suka buat jahat, dia ni suka buat baik. Setiap hari dia beritahu kawan dia, buatlah baik. Saudara dia ni, buatlah baik. Kita ni dah tua. Kawan dia kata, pedulilah, kita kan kubur asing-asing, bla bla. Dia mula marah, tak ada kawan dirinya. Dia kata, Allah tak akan ampunkan kamu. Allah akan masukkan kamu dalam neraka. Lihat, perkataan dia mula melangkaui sempadan dakwah dia. Tetapi kita kalau dakwah yang guna ayat kamu ni ahli neraka, tak boleh. Sempadan kita kena tahu. Yang kedua, jangan kata Allah tak akan ampun lagi dosa kamu. Tak boleh. Macam mana pun kita kecewa dengan dia teruk, jangan cakap dia ahli neraka. Itu bukan kita punya. Allah tak pernah izin kita bercakap demikian. Atau kita kata Allah tak akan ampunkan kamu. Akhirnya terbalik. Orang tadi yang buat maksiat tadi, Allah ampunkan dosa dia. Yang bercakap salah ni, maka Allah jadikan dia mati dengan su'ul khatimah. Kesudahan dia lain, dia jadi twist. Jadi kita katakan terbalik. Yang ni dia mati dengan baik, dia taubat sebelum mati. Yang ni pula dia rasa nak buat maksiat. Dia tengok, kawan aku buat maksiat, tak ada apa pun kena buatlah sekali. Masa buat tu mati. Sebab itu saya katakan bila kita tidak kuat, maka cara paling baik berhenti dulu. Berhenti. Kereta kita dah tak boleh gerak dah. Berhenti. Enjin dah panas. Overheated dah ni. Berhenti. Sebab kereta kita dah tak kuat. Berhenti. Biar sejuk. Cek dulu enjin. Okey, jalan. Dan sebab itu jalannya ialah untuk menghadapi benda ni, banyakkan berzikir pada Allah dengan dia hadirkan hati. Hadirkan hati kita. Bila sebut Allah, datang. Besar-besarnya Allah.
besarnya kurniaannya, rahmatnya, perlindungannya, kasih sayangnya. Bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka terbuka segala kekusutan kita, terungkai segala kekeliruan kita. Maka ini kesan zikir bila mana kita datangkan dengan hati sekali. Tapi kalau saya katakan, Ustaz, ni kadang-kadang kita sebut tadi bahawa zikir paling afdal sekali. Kemana kalau kita bincangkan antara lidah dengan hati, kita kata hati, ya hati. Dan kalau sebaik-baik zikir yang kita boleh buat ialah lidah dan dihadirkan hati. Namun bila kita berhadapan dengan orang, kita tak tunjuk zikir kita kuat depan dia. Kita tak akan depan dia kita berzikir. Depan dia, sahabat, astagfirullah, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Tak, kita tak akan mendhahirkan zikir. Apakah salah? Tak salah. Tetapi kalau kita bicarakan tentang zikir yang paling baik, kata Nabi SAW, khairul zikri al-khafiyyu wa khairul rizqi ma yakfi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, sebaik-baik zikir itu disembunyikan, dan sebaik-baik rezeki itu yang mencukupi. Rezeki biar zikir ni tuan-tuan, orang tak nampak kita ni zikir, tak nampak, tapi kita berzikir, orang tak nampak. Tak adalah kita duduk depan orang je, duduk orang sembah, kita astagfirullah, astagfirullah. Salah, saya tak kata salah, tapi bukan itu kedudukan yang baik, bukan itu waktu yang baik, bukan itu cara yang baik. Kalau kita bercakap dengan orang, sunnah kita beri perhatian pada orang, itu sunnahnya. Nabi SAW di sebalik baginda paling banyak ingat Allah. Nabi tak pernah pun zikir depan orang. Maksud Rasul bila cakap dengan sahabat, tanya khabar apa, tak ada. Dia apa khabar? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Sihat ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada. Kan itu bukan adab bercakap. Adab bila bercakap, beri perhatian pada orang. Dia tengok muka kita, kita tengok muka dia. Besok saya nak zikir, zikirkan dalam hati kamu, sembunyikan. Biar orang tak nampak watak kamu berzikir. Biar kalau kita bercakap kita nak zikir, kita zikir. Mungkin mulut kita sikit nampak kemak kami, tapi tak zahirkan. Atau kalau kita boleh mendiamkan mulut itu sehingga hati jadi, itu jauh lebih baik. Waktu berhadapan dengan orang. Waktu kita bersendirian, maka mulut dan lidah kita. Kerana sebaik-baik zikir, Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia ada satu peringatan yang baik untuk kita. Bila kata Imam Nawawi, hakikat zikir hati itu ada dua jenis. Kalau kita nak zikir dengan hati ni, apakah zikir dengan hati dengan maksud kalau ungkapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, saya pun sebut hati la ilaha, apakah itu maksudnya? Ya boleh, tetapi yang paling mulia kita lihat apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana beliau mendapat istilah ataupun Imam Nawawi selain daripada dia seorang ulama hadis, selain daripada dia ulama terkenal dengan pelbagai ilmunya, dia digelar sebagai kutub di dalam ilmu kesufian. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, zikir dalam hati ni dua. Yang paling tinggi sekali yang dalam hati, iaitu seorang tadi dia berfikir tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Artinya bila dia menyebut perkataan Allahu Akbar pada mulutnya, hatinya datang, ya Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya, Allah yang memiliki kerajaan yang luas, semua di bawah kekuasaannya, Allah yang maha pemurah, memberi rezeki pada semua makhluknya. Dia fikir macam tu, hati dia ni fikir, hati berfikir tentang kebesaran Allah. Ini dia zikir paling afdal sekali, menghadirkan. Yang kedua, ni zikir hati, zikir yang menjadikan dia tergerak untuk menyuruh kebaikan orang lain, menyuruh kebaikan pada orang lain, mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan untuk dirinya, mencegah kemungkaran untuk dirinya dan juga orang lain. Maksudnya kita tuan-tuan bila berzikir ni, subhanallah, maha suci Allah, terbayang dalam hati kita suatu perkara yang apa kebaikan kita nak buat sekarang. Ada kebaikan kita nak buat, bila sebut alhamdulillah, syukur pada Allah, dalam hati kita terbayang apa
perintah Allah yang kita nak buat sekarang. Maka ini maksud zikir hati. Dan atau terbayang kita larangan Allah yang perlu kita tinggalkan. Kalau kita sebut la ilaha illallah, kita pun teringat aku selalu sembahyang lambat. Ni mari fikir nanti kesan sebut la ilaha illallah, fikir aku selalu sembahyang lambat, aku nak sembahyang awal, tak nak lagi solat lambat. Maka datang larangan itu dalam diri kita, melarang kita untuk tidak lagi melewatkan solat. Maka ini zikir hati. Bahasa mudah. Kata bila orang berzikir dengan hati, dia akan mendorong seorang tu untuk buat benda baik. Maka itu zikir hati dia. Seorang yang berzikir dengan hati mendorong, menjadikan dia berfikir kebesaran Allah. Tentang gini, kita ni kalau cinta ke orang, sayang orang, kita banyak sebut. Kita kalau minat sesuatu, kita banyak sebut benda tu. Kata Rabi'atul Adawiyah rahimahullah, bila orang tu dia memang sayang sesuatu, dia akan banyak sebut. Orang suka sesuatu, dia banyak sebut. Katakan, saya ni suka apa? Saya suka makanan lah. Saya suka makanan. Ni lam sheng ni saya suka. Roti canai, lam sheng. Tak sarapan lagi dah fikir ni lam sheng ni kita ni. Katakan saya suka yang tu. Contoh, waktu saya sebut sedap lam sheng, saya ceritakan sedap, dalam hati saya bayangkan gambarannya. Dan hati saya terakam azam, esok saya nak pergi ni. Apa pun esok saya nak pergi. Esok cuti saya nak pergi. Tang ni saya nak pergi. Pagi ni saya nak pergi. Dia membangkitkan suatu keinginan untuk pergi. Kita cerita comel pantai tu, lawa, indah. Tengok macam Maldives. Kat mana? Kat ni je. Dekat Teluk Tapang je. Tapi dia macam Maldives. Bila kita cakap dengan mulut kita, hati kita terbayang nak pergi. Nak pergi, nak bawa family, nak tidur sana, nak makan sana. Ni hatinya, dia macam berfikir nak buat sesuatu. Itulah maksud zikir hati. Jadi kalau tuan-tuan sebut suatu hal duniawi, sebut satu hal duniawi, dalam hati ini akan membentuk azam untuk buat, azam untuk pergi, azam untuk berada di situ. Bukan maksud zikir hati dengan saya sebut Allahu Akbar, hati pun saya sebut pun Allahu Akbar. Oh kan sama tu. Itu ulangan apa yang saya sebut mulut. Zikir hati maksud dia faham, dia tadabbur. Apa yang kita sebut kita faham. Kalau seorang mencintai seseorang, katakan dia cintanya, ni perempuan dia cinta Ahmad Albak, dia pun sebut Ahmad Albak. Dia bayang semua kecantikan, kebaikan, tutur kata, senyum, dia bayang. Sehingga datang hatinya, bilalah, bagaimana cara aku nak suruh di Minang aku, macam mana cara aku boleh jumpa dengan dia. Dia akan tertanam beribu langkah yang dia akan buat untuk dapat orang ni. Beribu langkah. Sebab cinta. Kita bila menyebut nama Allah, dalam hati kita duk planning beribu langkah untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam hati kita ni tergambar bagaimana kita akan berhenti daripada larangan Allah. Saya dulu buat maksiat tu, maksiat ni. Kesan kita sebut nama Allah, terfikir di hati kita, Allah, aku dah nak tinggal benda ni. Benda ni teruk, benda ni maksiat, benda ni kalau aku mati ketika aku buat, habis aku. Ini orang yang zikir hati. Sebab tu zikir hati sebenar, kita akan dapati seorang tadi, bila benar zikir lisan dan hatinya, maka dia akan berlaku suatu perubahan dirinya. Orang ni akan berubah. Tapi orang cuma zikir mulut, lepas tu dia hafal balik, ulang kalimah mulut dalam hati, tanpa dia melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka dia juga benda yang sama. Dia tetap gambaran tidak bernyawa. Gambaran bernyawa itu di dalam hati mencetuskan satu, kita sebut satu kesan, satu revolusi yang besar, tindakan yang drastik, yang ekstrim dalam diri kita. Itu bila orang sebut saya taubat, saya dah tak nak buat. Dalam hatinya merancang puluhan perkara untuk dia buat bagi menguatkan taubat dia. Dia mula fikir, saya nak pergi belajar, saya nak cari tok guru, saya nak itu, saya nak ini. Dia dah rancang ribuan langkah kerana dia sedang berzikir dengan hati dia. Hatinya mengingati setiap perkara, perkataan yang disebut dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas sebut tentang betapa pentingnya zikir, lalu dia kata, di sisi aku manusia sama, yang benci aku, yang suka aku. Di sisi dari sudut ilmu ketauhidan aku, pada kacamata muamalah aku, tuan-tuan, kita muamalah dengan siapa pun, walaupun dia musuh kita, muamalah biasa.
Tak ada sebab dia musuh kita, jumpa je nak sepak. Tak ada. Kita tahu dia ni suka kutuk kita, fitnah kita. Tapi bila kita jumpa, kita biasa. Sebab bagi kita tak ada musuh dari sudut muamalah. Muamalah sama. Kita jumpa orang, macam mana pun orang tu, jangan bermuamalah dengan dia dengan muamalah saya akan muamalah dia secara muamalah musuh. Jumpa dia saya tak nak tegur, tak nak salam, tak nak apa. Tak, kita bukan begitu. Orang beriman, walaupun kita tahu dalam manusia ni ada orang baik, ada orang jahat, ada orang taat, ada orang cuai. Tapi dalam muamalah kita ni sama. Umpama kita ni meniaga barang, pelanggan mana pun datang, kita sama je. Asalkan dia nak beli barang, okey. Jangan dia nak buat onar. Dia datang kedai kita pakai seluar pendek, dia nak beli makanan kita, okey, kita jual. Dia datang pakai subang, pakai rantai, datang nak beli kita punya makanan, kita jual. Dia datang serbang dengan jubah, nak beli makanan, kita jual. Muamalah sama tak? Sama. Yang ni semangkuk RM5, yang ni pun semangkuk RM5. Tak ada beza. Kita dalam muamalah dengan manusia, kalau kita tak suka orang, jangan tunjuk sangat tak suka. Kita kalau marah orang, jangan tunjuk sangat marah. Itu tak cerdik nama dia. Itu muamalah tak cerdik. Tuan-tuan, sebenci mana pun dia, maka jangan kita muamalah secara benci. Ni zaman ni kita kat pilihan raya ni, parti macam-macam. Muamalah kita biasa sama. Maksud saya lah, jangan tunjuk kebencian. Jumpa biasa, ajak makan. Tak boleh sebab dia dah parti lain tak ajak makan. Tak, biasa. Kalau benar tauhid kita, kalau benar tauhid kita, muamalah kita sama. Kita tak nampak perbezaan tadi. Maksud dari sudut muamalah saya katakan. Macam saya kata, kalau tuan-tuan meniaga nasi lemak, tuan-tuan meniaga soto, orang kafir datang beli, kita halau lah. Sebab dia parti lain. Kita tak halau, belilah. Dan kita layan macam dia berhak sebagai seorang pelanggan. Dia berhak duduk kursi, dia berhak duduk atas meja, dia berhak gunakan meja, dia berhak gunakan semua kemudahan kedai kita. Kenapa? Pelanggan kita. Takkan kita kata awak ni kafir, kafir duduk kat bawah yang kursi, kita tak bagi kursi. Ini orang tak bijak. Ini orang tidak punya akal. Jauh sekali agamanya. Kita dari sudut tauhid kita pada Allah, Allah ajar kita muamalah dengan manusia sama. Itu secara asas. Sebab itu kalau orang faham kematangan bermuamalah, kita tak bergaduh pun. Kalau kita faham kematangan muamalah, biar dalam kita katakan kehangatan politik ini, kita pandai bergaul. Kadang-kadang kita tengok pemimpin atas, dia okey je. Kita berembak bawah ni, sepak terajang duk makin ni, dia relax dia orang. Agak-agak tak suka, dia lompat sana pula. Dia ni, kita ni bawah berperang ni, berparang, dah tak tegur siapa. Tentang ini kita tak matang muamalah. Muamalah kita biar matang. Siapa ajar? Islam ajar kita. Perbezaan pandangan, pendapat, even perjuangan tidak menjadikan muamalah kita tak serupa, sama. Saya jumpa awak, saya macam biasa. Masing-masing bertanding untuk tunjuk siapa yang punya akhlak lebih baik. Kan Islam ajar kita begitu, punya akhlak. Kalau kita atas nama hanya perbezaan pandangan lalu tunjuk akhlak buruk, kita dah gagal. Kita dah gagal. Kita melihat manusia sama dalam neraca itu. Ini ada kelompok ni suka puji saya, kelompok ini pula suka keji saya. Saya tetap muamalah sama. Yang puji jangan kata awak akan lebih dekat kepada saya. Yang jauh bukan berarti awak jauh dari saya. Dari sudut muamalah sama. Tetapi ini Syekh Abdul Qadir sebut pengecualian. Bila berkait dengan menjaga iman saya, menjaga takwa saya, siapa yang cuba rosakkan iman dan takwa saya, dia musuh saya. Dan siapa yang menjadi penyebab iman dan takwa saya bertambah, dia sahabat saya. Dari sudut muamalah kita macam muamalah peniaga, saya katakan tadi. Tuan-tuan yang meniaga, tuan-tuan akan layan pelanggan sama. As long selagi mana dia bayar harga yang sama. Jangan dia nak buat undang dengan kita. Dia nak muamalah dengan baik, kita baik. Dia bagi salam, kita jawab. Dia ulur tangan, kita ulur. Tak ada masalah apa-apa. Kalau dia tidak berniat buat jahat. Kalau dia ada niat jahat itu, okay, kita ada cerita lain yang tu. Tetapi dari perspektif lain pula, perspektif iman dan takwa. Sahabat-sahabat saya yang sentiasa suruh benda baik, sahabat-sahabat saya yang memiliki iman dan takwa saya, sahabat-sahabat saya yang menguntungkan akhirat, ia sahabat saya kerana Allah. Tapi yang ni pula yang menyebabkan saya mungkin terjebak dengan maksiat, terjebak dengan perkara yang Allah murka, dia musuh saya. Saya ada muamalah khas di sini. Saya tak jadikan dia teman baik saya dalam musafir saya.
Juga tidak teman baik saya dalam mengadu masalah saya. Juga bukan teman baik saya untuk minta pandangan dan pendapat. Bukan teman baik saya untuk mendapat fatwa dan hukum. Bukan. Kalau dia benar membantu iman dan takwa saya akan jadikan dia sahabat musafir saya. Saya akan jadi tempat untuk saya mengadu masalah pada dia. Saya jadikan dia tempat untuk saya bertanya kemuskilan saya. Saya akan jadikan dia sebagai tempat untuk saya minta tolong pada dia. Kenapa? Kerana dia adalah sahabat iman saya. Tapi yang menjadi musuh pada iman saya pula, saya katakan saya tak akan musafir dengan dia. Nanti musafir patut saya semayang, tak semayang. Saya tak akan musafir. Kalau dia ajak jom musafir, saya ada urusan saya. Dan saya tak mungkin mengadu masalah pada dia. Kelemahan saya tak akan mengadu pada dia. Dia akan jadikan senjata untuk rosakkan saya. Dan saya juga tak cerita kelebihan saya pada dia, kerana kelebihan saya menambahkan dengki dia. Maka siapa dia? Saya tak berkata-kata, tak bercerita tentang saya. Tentang kita nak cerita tentang diri kita, kena pilih orang. Jangan suka-suka cerita. Kadang-kadang kita kena kedekut untuk mencerita hal diri kita, kalau boleh buat kesan buruk pada kita. Kedekutlah untuk cerita keburukan kita, jangan cerita keburukan. Dulu saya teruk sebenarnya, jangan cerita. Nanti waktu berbala digunakan yang tu. Digunakan, orang berbalau. Jadi biar kedekut sikitlah cerita benda buruk kita. Dan kita juga biar kedekut sikit cerita kelebihan kita. Jangan kata saya ni kelebihan. Jangan. Kerana barangkali dia akan dengki kita. Sebab orang tak akan dengki pada orang tak ada kelebihan. Tuan-tuan tengok orang yang dengki itu semua kerana dia berhadapan dengan orang yang dilihat ada kelebihan berbanding dia. Maka kita pun tengoklah. Yang ditulis tu benda dengki, tunjuk dia dengki. Kerana dia tahu orang tu ada kelebihan berbanding dia. Maka dia seperti kita katakan desperate untuk menonjolkan dirinya. Maka cara nak menonjolkan dirinya, dia menzahirkan kedengkiannya. Walau dia sedang membuka pekung diri dia. Jadi biarlah kita kedekut cerita kelebihan kita. Orang tanya apakah kelebihan saya, biasa-biasa je. Bila orang tanya pada salah seorang pada guru kami, Tok Guru cerita sikit tentang Tok Guru dulu belajar. Saya tak nak cerita. Saya belajar macam awak juga biasa. Kenapa? Sebab dia tidak mahu apa yang diceritakan tadi menimbulkan kebencian kepada pendengki dia. Tuan-tuan, bila kita ni murah mulut sangat, kalau bahasa saya, ringan lidah, ringan mulut, cerita semua kebaikan kita, kelebihan kita. Yang tujuan kita cerita ni untuk bersyukur nikmat Allah beri pada kita. Tapi silap cerita pada orang, maka dia akan menjadikannya sebagai senjata dia untuk menghina kita. Adalah ada ayat-ayat dia. Sebab itu kita kena beza. Orang yang kita katakan muamalah kita sama, secara kiasannya, kalau tuan-tuan peniaga, siapa pun datang, sama kita layan. Makan, minum, beli sama. Tapi dari sudut keimanan, ketakwaan. Saya nak jaga iman saya nak jaga agama. Waktu saya akan pilih siapa teman musafir saya, siapa teman bercakap saya, siapa teman pengaduan saya, siapa tempat untuk saya bertanyakan pandangan, pendapat. Sebab itu jangan meminta pendapat daripada orang yang dengki kita. Jangan minta pendapat dia. Walaupun nampak baik, bagus pendapat, jangan minta pendapat. Jangan minta pendapat orang yang tak ada akal. Jangan minta pendapat orang yang tidak mengenali kita. Jangan minta. Gigi kita minta pendapat. Jangan. Dia tak kenal kita dan dia tak tahu apa masalah kita sebenar. Kerana penyelesaian dia tidak akan pergi kepada perkara yang kita inginkan. Tetapi jangan minta pendapat orang yang terkenal dengan maksiatnya. Jangan minta pendapat daripada orang yang derhaka pada ibu ayah dia. Jangan. Kalau kita tengok dia derhaka pada mak ayah, tuan-tuan jangan minta pendapat dia. Jangan minta pendapat dengan orang yang suka menghina para ulama. Kalau orang jenis suka hina ulama, jangan minta pendapat dia. Pendapat ni tak akan beri manfaat dan faedah yang banyak. Golongan yang kita jangan minta pendapat. Tuan-tuan nak minta pendapat, mintalah pendapat orang yang takutkan Allah. Orang yang mengetahui hal haram, dosa pahala. Mintalah pendapat orang yang menyayangi kita, bukan sayang kita. Orang yang inginkan kebaikan. Sayang ni bukan maksud dikata sayang pada kita, bukan. Ketika kita tahu dia nak kebaikan untuk kita, dia tak pernah nak jatuhkan kita, dia nak kebaikan. Minta pendapat dia. Kerana kalau dia tidak mampu memberi pendapat, dia akan memberikan doa pada kita. Kalau dia tak beri, saya tak andai lah, tapi saya doakan awak berjaya.
Saya doakan awak dipermudahkan. Saya doakan awak dilindungi Allah. Dia minta pendapat ini. Kalau nak minta pendapat, mintalah orang yang terkenal dengan kesolehannya. Dia terkenal dengan kesolehan. Sebab orang soleh ni Allah Ta'ala tak tutup dia. Allah akan zahir dia siapa. Sehingga orang kenal dia orang soleh, baik. Minta pendapat dengan dia. Kerana pendapat dia akan jadi panduan kita. Maka ini orang yang kita perlu minta pendapat. Tak kira dia lelaki ke dia perempuan. Kalau dia ada sifat itu, ya, minta pendapat. Jangan minta pendapat dengan orang yang saya katakan, yang kita sebut tadi, orang yang pendengki kita. Walau kita tahu dia dengki kita, jangan tanya apa pun pendapat. Kenapa? Walaupun dia beri pendapat betul, dia akan katakan yang beri pendapat itu saya. Dia kata menjatuhkan kita. Maka ini kita kata nasihat sebahagian para ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas cerita tentang bagaimana kita berurusan dengan manusia, kata Syekh, untuk kita mendapat satu kedudukan di sisi Allah, semua orang mencari kedudukan atas dunia ini. Kita tuan-tuan akan selesa bila kita ada kedudukan. Sebab itu bila kita main main silat ke, taekwondo ke, atau apa pun seni pertanding, kita suka grading tu, yang dia kan kita ada kedudukan. Oh, tali pinggang putih, biar naik sikit lah. Putih calik kuning. Biar naik sikit, tali pinggang biru ke, merah ke, merah calik hitam, satu dang, dua dang, sampailah dang lagi. 7 dang, 8 dang, 9 dang. Kita nak silap pula biar sampai bengkong pelangi. Daripada hitam kosong last kali bengkong pelangi. Ini tinggi silap dia ni. Kita suka grading. Kita suka. Sebab kalau kita suka grading dunia ataupun pangkat, grade kita. Kita nak orang bisnes dia nak di grade apa? Master stokis ke atas lagi ke? Last kali wife pada master stokis misalnya. Dia nak satu kedudukan di dunia. Itu normal. Tapi kita kena tahu semua kedudukan kita di sisi manusia bersifat sementara. Kita nak buru kedudukan kita di sisi Allah. Kedudukan di sisi Allah kita mohon, dia bukan bersifat sementara, dia kekal. Kalau kedudukan kita di sisi orang, walau kita namakan PA, lama-lama dia berubah. Letak jawatan ke, pencing ke, dipecat. Kita duduk satu kedudukan, mungkin ditarik balik. Kita tarik balik. Walaupun kita dah ada CJ tinggi, tarik balik. Mungkin dia tarik CJ. Tapi kita nak kedudukan di sisi Allah. Dan kita berdoa, kedudukan ini bukan pinjaman, tapi Allah tetapkan. Namun kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang nak kedudukan tetap di sisi Allah? Kalau disebut hambanya sampai dia bertemu dengan Allah. Kalau disebut kekasihnya sampai bertemu dengan Allah. Siapa nak macam tu? Maka benda ni bukan kita peroleh dengan kita ubah nama kita Tok Guru. Asal tak ada Tok Guru, letak tuan guru. Biar ada kedudukan di sisi Allah. Dia tak hasil begitu. Benda ni tak terhasil sebab kita petah bercakap. Lalu kita rasa kedudukan kita pun tinggi sebab saya petah bercakap, menghurai Quran, hadis, bla bla. Bukan. Kedudukan di sisi Allah SWT bukan dengan sebab nama, gelaran. Orang dah panggil kita tuan guru, maulana. Orang dah panggil kita Habib. Orang dah panggil kita sekian gelaran-gelaran yang orang nampak macam kedudukan. Tapi bukan kedudukan di sisi Allah. Nak dapat kedudukan di sisi Allah, Syekh Abdul Qadir pun sebut, pertama bersifat benar dengan Allah. Benar kita tak ada melain kita harapkan malaikat Allah. Kemudian ikhlaskan hati kita kepada Allah. Kita benar-benar buat ini untuk mencari keredaannya. Bukan pujian manusia, bukan juga takut kejian manusia. Yang ketiga, kita meninggalkan segala riak. Benda-benda yang menyebabkan kita riak ni, tak nak. Waktu orang puji kita melangit, kita tunduk ke bumi. Pujilah sekian. Sehingga dia punya suka kita, dia puji kita, puji sana, puji sini. Sehingga kalau boleh dia nak sulam nama kita sampai ke langit. Kalau boleh dia nak susun nama kita bersama dengan bintang-bintang di langit. Tentang kita tak teruja. Awak nak puji saya, gelarlah apa, saya tak rasa apa. Tetapi bila kita tak rasa apa pada pujian, berarti kita ada keikhlasan. Orang letaklah kita gelaran apa pun, war-warlah dalam mana-mana media, bagi kita itu bukan satu perkara yang menyenangkan kita. Kerana kita menjauhi sifat riak. Jangan waktu orang puji, kita tambah pujian. Kita tak akan tambah pujian. Kalau kata, saya nampak awak ni bagus, awak dah hafal 10,
1000 ada, tak nak betulkan, sebenarnya 2000 atas sikit. Tuan jangan menyuburkan pujian orang kepada kita. Waktu orang puji kita, jangan suburkan dia, jangan. Kerana ia akan menzahirkan atau melahirkan riak. Kalau orang silap fakta tentang kita, dia ni hebat ni, aduh, PhD bidang ni bidang tak, saya sebenarnya ada 4 PhD. 4 beritahu lagi, tak perlu. Kalau kita nak elak riak, saya tak kata orang cakap macam tu riak, tapi menyuburkan pujian boleh mendatangkan riak. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang yang sentiasa lawan kemahuan hawa nafsu ni, ini orang berada pada kedudukan di sisi Allah. Hawa nafsu dilawan, ditundukkan. Kemudian orang yang melawan kebiasaan dia, ini panggil tuntutan jiwa. Tentang kita dalam hidup ni akan buat benda biasa. Biasa apa? Orang tanya apa rutin awak? Rutin saya bangun tidur bla bla bla. Baik, kita nak buang kebiasaan yang tidak menguntungkan agama. Rutin saya Ustaz bangun pukul 5 pagi. Rutin tu tak berbaik. Awal sikit 4 pagi. Bukan awal lagi. Rutin saya biasa sedekah RM10 je. Kalau lebih tak boleh sebab rutin mas 10. Jangan jadikan itu rutin. Kita melihat kepada peluang. Kita bukan melihat kebiasaan. Kebiasaan saya Ustaz, saya buat kita melihat peluang yang baik dalam agama kita. Jangan gunakan rutin-rutin saya Ustaz, saya kuliah subuh, kuliah maghrib. Lepas tu, kalau ada kuliah Isyak, tu tak boleh Ustaz, saya kuliah maghrib. Bila orang terbiasa dengan rutin sehingga dia meninggalkan satu yang beri faedah padanya, maka rugi dia. Dan orang yang benar-benar berada pada kedudukan di sisi Allah, dia tahu tipu daya syaitan. Kalau kita dah hurai sebelum ini, bahawa syaitan ni dia ada ribuan tipu daya. Tipu daya syaitan tak sama antara orang. Syaitan, setiap individu dia ada senjata. Dia macam kalau kita sebut hari ni, dia ada file sulit setiap orang. Ini file namanya siapa? Namanya Ali. Ada file dia. Ali lemah dia kat mana? Bak semayang jaga, puasa jaga, sedekah jaga, semua jaga. Tengok kelemahan dia dengan perempuan. Maka dia goda perempuan. Sehingga dia terperangkap dengan perempuan. Yang ni semua bagus ni. Bak apa? Mak ayah dia. Maka dia teruskan jadikan hubungan mak ayah dia retak. Walaupun dia baik yang lain. Yang ni pula apa kelemahan dia? Yang ni walaupun dia bagus, bertakwa sekian-sekian, dia cepat percaya berita palsu. Okey, beri dia percaya cerita palsu. Akhirnya semua berita palsu dia percaya. Semua berita palsu dia percaya dan dia tak cek kelemahannya di situ. Walau dia baik. Syaitan, dia punya langkah dia setiap individu, saya tak kata umum, setiap individu. Dia tahu, dia kaji kekurangan orang ni kat mana. Orang ni tahajud rajin. Orang ni puasa sunat pun rajin, sedekah pun rajin. Orang ni tak mungkin digoda dengan cara tinggalkan puasa, dia tak akan tinggalkan. Tinggalkan sembahyang, dia tak akan tinggalkan. Tapi dia ada hal lain. Apa orang ni? Orang ni dia tak berbaik dengan jiran dia. Biar dia bermusuh dengan jiran. Kita tuan-tuan tak berbaik dengan jiran tu tak apa. Tapi bila bermusuh itu masalah. Bermusuh dengan jiran, berdengki dengan jiran. Maka setiap orang kena perhatikan. Tentang kita ni, kalau kita naik kereta, kita sentiasa perhati mana kekurangan kereta ni. Tayar bagus, tayar baru. Steering pun baru. Caution baru. Tiba ada bunyi sikit. Tik. Ni bunyi apa? Kita akan hilangkan bunyi ni. Walaupun kita tak payah hilang sebab apa? Tayar dah baru. Kan dia bunyi, tak apa. Ni kita baru. Tak, apa yang mengganggu, kita kena hilangkan. Walaupun dia dah baru. Walau dah kereta baru, walau baru beli. Sama juga perangai kita. Bagus, saya semayang bagus tu bagus. Okey lah tu. Kekurangan sikit-sikit, tak apa, jangan. Takkan kita redha dengan kekurangan, kita tahu itu kekurangan. Kita kena baikilah. Macam saya kata, kalau orang tu naik kereta, walau semua benda perfect, ada satu je tempat bunyi, dia tak mungkin biarkan. Dia mesti baiki. Dia tak akan beri alasan, tayar dah baru, kereta pun bulan-bulan bayar mahal, tak payah baiki. Tak, awak kena baiki. Bagaimana awak tahu ada cacat, ada kurang. Kadang-kadang kita nampak calor sikit, kita dah fikir nak polish dah. Kenapa ada calor sikit? Kan dia tak jejah apa-apa, awak boleh pergi ke Kuala Lumpur, pergi balik. Orang pun tak perasan, awak bawa pun 200, mana orang perasan ada calor kereta awak tu? Tak, saya perasan. Kereta saya ada calor, saya nak hantar kedai, tak cap balik, spray balik. Kadang-kadang orang naik kereta kita, saya rasa perfect kereta Tuan Haji ni. Okay? Tak, ada sikit sah. Dia kurang laju tu, saya nak naik, lajukan dia. Pula, kita rasa dah laju, pasal nak keluar nyawa dah ni. Naik. Tapi dia kata tak ada kurang. Kena remake sikit dia. Stay 4 sah. Artinya dia bijak ni, dia tahu kurang dia kat mana.
Sebab dia nak bawa benda tu. Kita tuan-tuan, kita bawa diri kita. Perhatikan kelemahan kita kat mana. Kenapa? Kerana itu menjadi jalan syaitan masuk. Sebab tu kita tak mungkin digoda oleh syaitan tinggalkan solat. Sebab itu kita kuat. Alhamdulillah solat 5 waktu jaga. Subuh datang awak, maghrib datang awak, isyak datang awak, semua awak. Tapi dia kecil mana kelemahan. Kita gak kalah dengan duit. Akhirnya kita pun digoda bab tu sampai kita menipu bab duit. Ada orang saya kata dia semayang bagus, semua bagus, tapi bab duit dia tak kuat. Akhirnya duit tabung masjid dia ambil. Ada orang bab ni bagus-bagus tapi bab perempuan dia tak kuat. Akhirnya terjebak dia dalam hal tu. Ada orang kadang-kadang bab adik-beradik tak kuat. Dengan adik-beradik dia punya gaduh, berantangan kuat. Dengan orang lain lembut dia, sopan. Nampak dia akhlak Rasulullah. Tapi dengan adik-beradik nampak akhlak Abu Jahal. Tak mungkin dia redha benda tu. Maka dia akan baiki. Macam mana saya nak fikir biar adik-beradik pun akhlak saya macam Rasulullah. Baik. Dengan kawan saya dah berjaya senyum, jumpa, peluk, cium, ajak makan, belanja, semua baik. Ziarah rumah. Adik-beradik ni macam tak berapa ni. Maka fikir, syaitan akan gunakan benda tu. Jadi nak dapat kedudukan di sisi Allah, perhatikan semua perkara ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.